Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat kembali ke sekolah bagi pelajar-pelajar tingkatan 4 tahun 2021. Hari ini kita akan masuk ke bab terakhir ataupun bab tema terakhir untuk tingkatan 4, iaitu bab bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey. Jadi apakah yang kita akan pelajari dalam bab ini ialah setiap bahagian fungsian mempunyai peranan tersendiri dalam memastikan operasi perniagaan berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun, setiap bahagian fungsian mempunyai tujuan dan berkaitan yang tersendiri. Interaksi antara bahagian fungsian membentuk satu sistem yang beri pelbagai kebaikan kepada perniagaan. Kata kunci dalam bab ini ialah bahagian fungsian, tujuan fungsian dan interaksi bahagian fungsian. Baik. Apa yang akan belajar dalam bab ini ialah pertama sekali ialah menjelaskan bahagian-bahagian fungsian dalam operasi perniagaan. Dua, menjelaskan setiap tujuan bahagian fungsian. Tiga, menjelaskan pembangunan produk dan pasaran baru. Menjelaskan penggunaan teknologi maklumat untuk menginteraksi bahagian-bahagian fungsian. Menerangkan hubungan interaksi bahagian fungsian yang lain. Dan enam, menjelaskan interaksi dan perkaitan antara bahagian fungsian dan perkaitan antara satu sama lain dalam dua perniagaan yang berlainan. Baik, seterusnya. Okay, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 subtopik di bawah bab ini. Pertama ialah bahagian fungsian dalam organisasi perniagaan. Kedua, tujuan bahagian fungsian. Tiga, pembangunan produk dan pasaran baru. Empat, penggunaan teknologi maklumat untuk mengintegrasi bahagian fungsian. 5. Hubungan dan interaksi dengan bahagian fungsian yang lain. 6. Interaksi antara bahagian fungsian dan perkaitan antara satu sama lain dengan dua perniagaan yang berbeza. Bahagian fungsian. Bahagian-bahagian fungsian utama dalam sebuah organisasi perniagaan. Okey, bahagian fungsian merupakan sebahagian atau perangkaian dalam sebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus dan spesifik. Contoh-contoh bahagian fungsian ini ialah seperti fungsian pentadbiran, fungsian pengurusan manusia, fungsian kewangan, fungsian teknologi dan komunikasi, fungsian pendidikan dan pembangunan R&D, fungsian pembelian, fungsian pengeluaran, fungsian pemasaran, fungsian pengagihan, fungsian perkhidmatan pelanggan dan jualan. Dan semua aktiviti yang dilakukan oleh bahagian-bahagian fungsi ini adalah khusus tertentu bagi perniagaan itu untuk menjalankan perniagaan dengan lancar. Dan fungsi-fungsi ini juga membantu mencapai tujuan dan objektif perniagaan yang telah termaktub dalam visi dan misi perniagaan. Dalam organisasi yang besar, yang lebih 350 orang, pekerja perlu diletakkan mengikut kepakaran yang berbeza. Bila sebuah perniagaan itu besar, kita dah letak orang-orang yang tertentu, maknanya bahagian-bahagian tertentu, orang yang khusus di bahagian-bahagian tertentu. Contohnya orang yang bagus dalam audit ataupun kewangan letak di bahagian kewangan, mereka yang bagus dalam pengurusan letak di bahagian pengurusan, mereka yang bagus di bahagian pengeluaran macam technician, macam lagi boiler dan sebagainya letak di bahagian pengeluaran dan sebagainya. Dalam 4.1.1, dalam sebuah perniagaan yang dijalankan, dapat strukturasi perniagaan. Ada struktur, mesti ada struktur, iaitu sebuah organisasi yang kita dah belajar kan. Organisasi mesti ada CEO, CEO ada pengurus, ada pembantu pengurus, dan di bawahnya ada lagi lah jawatan-jawatan tertentu yang khusus untuk bahagian-bahagian tertentu. Strukturasi perniagaan merupakan susunan hubungan antara setiap bahagian fungsian yang terdapat dalam sebuah organisasi perniagaan untuk mencapai misi, visi dan objektif yang telah ditetapkan. Tujuan strukturasi ini dibahagikan mengikut bahagian fungsian supaya setiap anggota dalam bahagian fungsian itu mengetahui dengan jelas setiap tanggungjawab dan kedudukan dan spesifikasi tugas. Kerana kita khaskan untuk bahagian-bahagian ini supaya mereka menjalankan tugas itu dengan betul.
supaya kita boleh capai misi visi yang kita tetapkan. Kalau kita nak jadi sebuah perniagaan yang berjaya di Malaysia contohnya, maknanya kita bahagikanlah supaya mereka boleh bekerja dengan lebih lancar, lebih baik dan lebih efektif. Okay, tujuan strukturasi ini dibahagikan mengikut bahagian fungsian supaya setiap anggota dalam bahagian fungsian itu mengetahui dengan jelas tentang tanggungjawab, kedudukan dan spesifikasi tugas. Dan setiap bahagian fungsian ini akan diurusan pengurus bersama pengurus. Dan dalam setiap bahagian terdapat carta organisasi yang berfungsi menunjukkan struktur organisasi yang wujud. Carta organisasi merujuk pada struktur organisasi yang dipamer dalam hierarki. Okey, susunan yang macam piramid tu. Okay. Hierarki, sebuah susunan hierarki. Maksudnya mereka bos besar. Contohnya gitu. Dan juga carta ini menunjukkan fungsi jabatan atau unit utama yang terdapat dalam sebuah organisasi. Okey. Jadi sebagai kerja ataupun tugasan minggu ini, lukis satu contoh carta organisasi kelab atau persatuan di sekolah anda. Jelaskan fungsi setiap bahagian yang dapat dalam carta organisasi tersebut. Okey, contoh. Ini tugasan anda lah. Tugasan minggu ni lah anda kena buat satu bahagian fungsian kelas sahaja. Untuk kelas kamu lihat, kamu cuma ingat balik dan lukis balik kelas kamu punya struktur organisasi. Hierarki kamu, siapa ketua kelas, bawah dia ada penolong kelas, bawah dia ada bahagian AJK atau biru kamu tu. Di bawah itu itulah carta hierarki. Menunjukkan tugas. Lepas tu kamu ingatlah AJK apa, maknanya AJK kebersihan, bahagian apa kebersihan. Dan setiap jawatan-jawatan ini ada orangnya, awak kena letak nama orang-orang itu. Dan juga kamu kena letak apakah tugas-tugas dia. Okey, ketua buat apa? Penolong buat apa? AJK kebersihan buat apa? AJK kebajikan dan sebagainya. Apa tujuan, apa mereka punya tugasan? Tulis dalam buku, tulis. Ya, dalam buku tulis dia ada. Buat sebuah hierarki dan huraikan. Buat sebuah hierarki dan bawahnya ialah awak huraikan satu persatu. Apa tugas, ketua kelas dan sebagainya. Baik, ini contoh carta hierarki. Alright. Ada ketua eksekutif, bawahnya ada pengurus pemasaran, pengurus pengeluaran dan pengewangan, bawahnya ada penyelia jualan, penyelia kilang dan penyelia pembantu. Atau mereka yang buat kerja, sebab kita uruskan, pengurus ni cuma akan buat jadual, buat apa yang perlu dirancang, tapi yang menjalankan tugas ialah penyelia itu. Okey, carta organisasi mengapa beberapa aspek yang penting. Pertama ialah pembahagian kerja. Di bawah carta organisasi kita ada pembahagian kerja. Okey, contohnya bahagian pengurusan dia terlibat dalam buat perancangan dan pengawalan manakala bahagian operasi pula bertanggungjawab melaksanakan tugas yang telah dirancang. Maknanya bahagian pemasaran dia tugas dia ialah pemasakan barang. Pengeluaran keluarkan barang, buatkan produk, dan kewangan ialah mereka mengikutkan kewangan keluar masuk. Kedua, B, hubungan antara ketua dan pekerja. Kita lihat hubungan itu sebab mereka dah ada jawatan. Okey, hubungan antara ketua dan pekerja menunjukkan bahawa ketua mempunyai kuasa mengarah. Ketua ada kuasa mengarah. Dan pekerja pula perlu melaksanakan tugasan yang telah diberikan atau diarahkan oleh ketua itu. Yang ketiga, jenis tugas. Jenis tugas yang dijalankan oleh pekerja adalah berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh ketua. Tugas dan tanggungjawab yang dijalankan juga bergantung kepada jawatan yang sana oleh dalam catat organisasi itu. Okay, kita tengok jawatan kita yang tugas. Dalam sekali di hierarki pengurusan, tahap pengurusan mempunyai 3 peringkat, iaitu pengurusan atasan, pertengahan dan pengurusan bawahan. Okay, pengurusan atas tanggungjawab untuk semua operasi, tengah tanggungjawab kepada bahagian masing-masing, dan yang bawah sekali ialah contohnya macam mando, kita panggil mando kan, untuk bahagian pekerja silian dia, bahagian-bahagian dia, unit A, unit B, unit C. Okay, kalau pertengahan ni ialah pengurus-pengurus, penyelia-penyelia. Okay, dan atas sekali ialah pengurus besar lah, CEO, COO sebagainya. Baik, sampai sini dulu untuk bahagian ini. Kita akan sambung di bahagian seterusnya.